Cuma ada masalah ya. Nabi Muhammad ketika dia Isra' Mi'rajkan, ada riwayat yang disebutkan bahawa Rasulullah nampak Allah dengan mata kepala. Kerana ada sebuah hadis yang menyebutkan bahawa apabila Abdullah bin Abbas tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika engkau di Isra' Mi'rajkan, adakah engkau melihat Allah dengan mata kepala?" Maka Rasulullah menjawab, "Na'am, ya." Kenapa Rasulullah boleh melihat? Jawabannya kan ialah kerana ketika di Isra' Mi'rajkan itu Rasulullah berada dalam keadaan hidup di alam akhirat, bukan dalam keadaan hidup di dunia ini. Kalau dalam keadaan hidup di dunia ini, tidak boleh nampak Allah dengan mata kepala. Antara lain, ulama kata kalau nampak Allah dengan mata kepala, kalaulah makhluk ni macam kita nampak Allah dengan mata kepala, maka wujud kita ni hilang serta-merta. Hilang. Cair. Tak ada tulang pun tak ada, mayat pun tak ada, hilang. Sebab itu kita tak nampak Allah dengan mata kepala adalah rahmat yang besar. Di dalam kitab Iqadul Himam ini disebutkan oleh Ibnu Ajibah dengan sebutan lah tarakat. Kalau seorang manusia itu atau makhluk itu nampak zat Allah dengan mata kepala di dunia ini, lah tarakat, nascaya terbakar. Makna terbakar itu hilang. Wujud makhluk itu akan hilang. Kalaulah Jibril nampak Allah dengan mata kepala, wujudnya Jibril pun hilang. Tak kira apa saja makhluk. Tapi bila di alam akhirat, kita tahulah keadaan alam akhirat ni lain. Tentunya orang-orang yang hampir kepada Allah ini telah dikurniakan oleh Allah kekuatan. Sebab itu mereka mampu melihat Allah dengan mata kepala. Lagipun Rasulullah memanglah satu-satunya manusia, satu-satunya makhluk yang disebut sebagai Habibullah, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu kedudukan Rasulullah memanglah sangat istimewa. Jadi orang yang dipanakkan oleh Allah ni digelarkan dengan gelaran arif billah. Kalau kita tengok dalam Quran, orang-orang yang dipanakkan ini digelarkan oleh Allah golongan ulul albab, golongan hamba-hamba Allah, ya. Golongan al-muhtadun, golongan al-muqarrabun, golongan orang-orang yang sampai kepada tingkat ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'uhu khaufan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itu sama saja. Itu adalah golongan orang-orang yang pernah difanakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fana ni adakah wajar berlaku? Itu satu soalan lain ni yang pernah juga saya dengar, ya. Adakah wajar manusia ini boleh fana? Soalan ini telah dijawab oleh Ibnu Khaldun, ya, dalam kitabnya Sifaus Sa'il li Tahdhibil Masail. Kata Ibnu Khaldun, dia kata wajar, munasabah wajar berlaku. Seseorang itu boleh difanakkan oleh Allah. Kewajaran ini didasarkan kepada pandangan Ibnu Khaldun bahawa apabila seorang itu melakukan mujahadah yang khusus seperti yang disebutkan tadi, mujahadah kasbi wal i'tila'i, dengan pimpinan seorang syekh mursyid, apa yang berlaku
pada orang itu ialah ada dua perkara yang berlaku, yang berlawanan. Perkara pertama, aspek rohaninya bertambah kuat. Sebaliknya, aspek jasmaninya bertambah lemah. Dan proses ini berterusan, sehingga kata Ibn Khaldun sampai ke satu peringkat aspek rohani orang itu cukup kuat, aspek jasmaninya cukup lemah. Bila rohani kita cukup kuat, jasmani kita cukup lemah, maka pada masa itu roh kita ini seolah-olah dapat membebaskan diri daripada tubuh badan kita. Dan kerana itu kata Ibn Khaldun, manusia pada masa itu boleh digelarkan sebagai insanun ruhiyun. Manusia roh semata-mata, walaupun ada jasadnya, tapi jasadnya tidak menguasai rohnya bebas daripada dikuasai oleh tubuh badan dia. Jadi ketika itulah berlakunya fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat ini menjelaskan, kullu man 'alaiha fanin, semua tiap-tiap makhluk itu akan fana. Yang kekal hanyalah zat Allah dzul jalali wal ikram, yang maha tinggi lagi maha pemurah. Maknanya kalau kita difanakan oleh Allah segala kejadian, maka kita akan rasa yang wujud hanyalah zat Allah. Ini ayat ini dijadikan dalil secara isyari. Cara hakikinya iaitu bila hari kiamat besok semua makhluk habis, hilang. Yang kekal wujud hanya zat Allah saja. Tapi secara majazinya ialah apabila seorang itu dikurniakan oleh Allah fana, maka terasalah semua kejadian hilang. Kullu ma'ana li'afanin. Pada masa itu yang dirasa ada hanyalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pun dalil yang menjelaskan tentang fana. Kerana itulah kata Ibn Khaldun, memang sangat wajar dan memang pun pernah dilalui oleh para sahabat. Setengah sahabat pun mengalami fana. Misalnya apa yang Allah sebut dalam ayat 190 surah Al-Imran, golongan ulul albab yang dapat menyaksikan ayat-ayat Allah di alam malakut dengan pandangan hati. Mereka itu adalah sahabat Nabi. Ini berarti sahabat-sahabat Nabi itu ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang telah difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah wajar Nabi Musa pun difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saya nak ingatkan satu saja, fana ini berlaku sekali, tuan-tuan, tidak berulang-ulang. Kadang-kadang kita difanakan oleh Allah, kita tak sedar, kita tak tahu. Tapi biasanya yang difanakan ni orang yang belajar ilmu tasawuf, yang dipimpin oleh guru yang mursyid. Kalau tidak ada guru yang memimpin, itu fana syaitan. Itu tandanya fana syaitan. Nah, fana ini pun boleh ditiru, boleh diadakan tiruannya oleh iblis. Ramai orang yang mengaku fana, ya fana syaitan. Kesimpulannya, kita hendaklah berusaha untuk mengenal Allah dengan menggunakan hati kita secara zauqi,
ini perlu kepada pimpinan. Kitab Al-Hikam ni dikarang oleh Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah tentunya sudah melalui pengalaman fana di bawah pimpinan gurunya Abu Abbas Mursi. Kalau tidak, beliau tidak boleh menceritakan mengenai fana ni. Kitab Hikam ni seluruhnya menjadi bukti bahawa beliau memang seorang yang pernah difanakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.